Pada tahun ini, masyarakat berhadapan dengan satu cabaran yang besar, impak pada penularan wabak COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan yang diwajibkan membuatkan banyak industri terkesan sehingga ada sektor pekerjaan yang perlu mengurangkan jumlah pekerja. Ini menjadikan nasib mereka umpama telur di hujung tanduk. Jabatan Perangkaan mendedahkan jumlah pengangguran meningkat lebih daripada 600,000 orang pada bulan Mac tahun ini. Tambahan lagi, berdasarkan laporan Sistem Insurans Pekerjaan SIP, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso mendapati individu kehilangan pekerjaan di negara ini meningkat 42% bagi suku pertama impak daripada COVID-19. Banyak kesan yang boleh dialami oleh individu yang diberhentikan kerja, lebih-lebih lagi mereka yang diberhentikan tanpa persediaan dan kerelaan diri. Ini termasuklah kesan dari sudut kewangan dan juga dari segi emosi. Menangani emosi selepas diberhentikan kerja, ini adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Terutamanya dalam situasi di mana pandemik COVID-19 ini masih belum pulih, dianggarkan lebih banyak lagi mereka di luar sana yang akan kehilangan pekerjaan. Tetapi menjadi persoalan tentang bagaimana kita ingin menangani emosi kita kerana emosi akan menentukan hala tuju kehidupan kita pada masa yang akan datang. Bila menyentuh tentang emosi sewaktu hilang kerja, memang kita tak dapat nafikan. Ketika itu akan kita melalui pelbagai fasa, daripada fasa kejutan, fasa penolakan, penerimaan dan bagaimana fasa untuk kita mencari balik bak kata Uyana tadi untuk menentukan masa depan kita seterusnya. Tak salah kalau kita ada perasaan marah, tak salah kalau kita takut, kita sedih, kita kecewa. Ini antara emosi-emosi yang akan dibawakan oleh seseorang individu apabila melalui fasa hilang kerja. Hari ini kami nak bawakan di topik ini bersama dengan tetamu-tetamu kita, iaitu elok saya perkenalkan di hujung sana. Kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Fazil Sheikh Din selaku pakar psikologi kaunseling. Selamat datang. Selamat datang, Prof. Apa khabar? Ya, sama, terima kasih. Baik, kita juga bersama dengan Puan Nurianil Asmahani Muhammad Salim yang akan berkongsi kisah peribadinya, pengalaman hidupnya setelah kehilangan pekerjaan dan apa yang dilakukan olehnya untuk mengawal emosi dan menangani hari-hari yang mendatang selepas diberhentikan pekerjaan tersebut. Baik, berbalik kepada topik kita, Prof. Mungkin ini sesuatu yang saya kira digambarkan sebagai satu tekanan yang cukup besar kepada mereka yang melalui fasa ini. Apatah lagi setiap daripada kita ini mempunyai komitmen masing-masing. Yang paling penting pertama adalah pastinya melalui fasa kejutan. Bagaimana untuk kita mengawal perasaan emosi itu. Bagaimana sebenarnya di awalnya kita rasa kita ni mungkin ada kelebihan, tetapi kenapa kita dan nak menerimanya itu. Pelbagai fasa yang perlu kita sendiri ambil langkah untuk memperbaikinya. Bagaimana sendiri kalau boleh Prof mulakan? Okeylah. Dia ada beberapa persepsi kita tengok kan. Kita tengok kepada keadaan yang berlaku. Dibuang kerja, diberhenti kerja, ditamatkan perkhidmatan, semua itulah. Sebenarnya itu adalah merupakan satu event, satu kejadian, satu peristiwa yang dialami oleh seorang itu. Okey. Jadi apabila seorang itu mengalami keadaan itu, perkara yang pertama dia akan memberi makna. Apa sebenarnya yang sedang aku alami ini? Ada orang yang akan mengatakan bahawa itu adalah satu malapetaka kepada aku. Tetapi dalam masa yang sama dia juga mengatakan, oh ini barangkali ada rahmat. Kan, sesuatu yang sedang aku lalui. Ada orang mengatakan, ini semua halangan, rintangan. Ini semua memang perkara yang tak sepatutnya berlaku. Tapi dalam masa yang sama dia memberi makna bahawa ini satu cabaran. Okey, dia bukan halangan tetapi satu cabaran kan. So dia ada beberapa persepsi dekat situ kan. Tetapi kerana kita macam Rena, macam Uyana kan dan juga yang lain-lain tadi dan juga tadi gumpal apa dolar kan. Kita manusia, kita telah membina kemahiran kita, kita membina ilmu kita. Kita menjadi seorang yang sangat kuat, sangat kukuh. Kita rasa bahawa ini adalah pekerjaan kita, ini adalah jawatan kita. Jawatan itu adalah merupakan diri kita, image kita, personality kita. Jadi bila kita bercakap tentang kerjaya, tentang bekerja, itu adalah diri kita. Tiba-tiba benda tu tak ada. So bayangkanlah, bila tak ada, bermakna
bermakna dia akan menghancurkan diri kita, personality kita. Identiti kita. Itu hancur kan. Ibarat macam ni. Tiba-tiba dia pecah kan. Kan, hari ni cantik, elok. Tembikar ni kan. Tiba-tiba jatuh, berkecai dan sebagainya kan. Jadi macam mana? Apa upaya aku untuk nak mencantumkan semula dan sebagainya. Jadi itu kejutan yang pertama. Apabila ego kita terpecah, diri kita terpecah, personality kita terpecah kan. Jadi datang macam ni saya suka Rin kata kita akan rasa sedih, tetapi biar sedih itu ada. Kan, kita akan rasa marah, sedih dan sebagainya. Memang itu kita punya feeling ada. Tak apa, kita layan. Kita layan. Tetapi jangan layan lama sangat. Kalau layan lama sangat jadi macam kasih selamat lah. Kan, kasih selamat, layan sangat sampai butuh. Tetapi dia ada energi dalam tu, ada yang boleh kita pick up. Inilah datangnya fasa yang kedua, yang mana kita kena cepat move on. Betul. Kita kena cepat move forward. Kan? Apa dia sebenarnya kan? Kita tidak boleh menidakkan segala rasa yang kita ada ketika diberhentikan pekerjaan. Tetapi bagaimana untuk move on dan move forward untuk maju ke hadapan, bertitik punca daripada diberhentikan macam kerja hilang tadi. kerja, ditamatkan perkhidmatan, bukannya company itu nak. Kan? Bukannya syarikat itu nak, bukannya kerajaan ataupun mana-mana organisasi nak. Kan? Kerana memang dah terpaksa. Dia pun nak menjaga kebajikan pekerjanya. Tetapi dia terpaksa mengambil tindakan yang begitu kan. Betul. Dan ini juga yang terjadi kepada Puan Yani setahun yang lalu. Mungkin Puan boleh mulakan dengan berkongsi dengan semua penonton wanita hari ini. Apakah pekerjaan Puan pada ketika itu dan bagaimana status emosi Puan Yani ketika diberitahu akan diberhentikan kerja? Okey. Pada setahun yang lepas saya bekerja di salah sebuah syarikat otomotif. Baik. Salah satu pengedar otomotif, dan saya masa tu berjawatan sebagai customer relation executive ataupun kita panggil khidmat pelanggan lah. Saya jaga masa tu after sales, iaitu selepas jualan lah maksudnya. Saya bekerja sebenarnya pun tak lama sangat di company tu. Tapi cara masa tu saya diberhentikan kerja agak menyedihkan lah macam tu. Sebabnya tak diberi notis yang sepatutnya. Cumanya masa tu saya diberi orang kata secara lisan, tanpa surat, tanpa apa-apa alasan yang boleh dikatakan saya boleh standby untuk cari kerja lain lah. Macam tu. Untuk bersedia berlaku sesuatu. Betul. Itu saya kira pastinya satu kejutan untuk Puan sendiri kan. Bila kita menyentuh Datuk Prof tentang perasaan yang terkejut ini, kadang-kadang emosi buat kata Prof kita boleh layan. Perasaan sedih kita, perasaan marah kita. Tetapi mungkin ramai juga nak tahu berapa lama kita boleh hidup ataupun dalam fasa emosi sebegitu. Bagaimana jalan yang perlu kita ambil untuk kita bangkit kembali nak membina satu emosi baru, Prof. Okeylah, lazimnya apabila seseorang dia terkena sesuatu tu, dia ada jangkanya lah. Ada orang boleh mengambil dalam masa 3 hari untuk nak mengurus, ada mengambil 3 minggu, ada mengambil sampai 3 bulan. Tapi kita tak boleh terlalu lama sehingga 6 ataupun 9 bulan. Itu jangkanya lah. Selalunya ini semua kita dapat ilmu daripada kehidupan kita lah. Sebagai seorang isteri yang mengandung anak kan, you ada trimester tu kan, 3 bulan tu kan. Itu adalah merupakan fitrah manusia. Bagaimana kita nak mengurus diri kita, emosi kita, fizikal kita dan sebagainya. Okey. Jadi balik kepada di sini kan, sebenarnya seorang yang macam saya kata tadi, dia tidak lihat sebagai satu malapetaka, tetapi dia memberi makna bahawa ini adalah merupakan satu realiti yang mana menguji keadaan dia dan sebagainya. Jadi positiveness tu memang dah ada dalam diri dia. Ada orang positif ada, tetapi kerana dia terhenyak, maka kepositifan diri dia tu tenggelam dekat bawah tu. Nak congkel balik lambat. Menjadi negatif. Menjadi negatif. Itu yang mengambil masa yang lama. Okey, dia kemudian diburukkan lagi dengan dia yang suka mendayu-dayu. Kan? Kemudian berkongsi dengan orang yang mendayu-dayu. Kan? Dia tidak ada orang yang baik-baik yang dapat menolak dia kembali kan. Bangkitkan dia kembali. Bangkitkan kembali kan. Jadi benda-benda macam tu akan melambatkan proses lah. Sebab tu apabila ni sesuatu
seseorang itu lazimnya kita dalam elemen psikologikal dia ada patternnya lah. Apabila kita menghadapi rintangan, halangan, cabaran, malapetaka dan sebagainya, automatik kita akan jadi 4. Kita masuk ada 4 kluster lah. Baik. Kluster yang pertama adalah kluster yang menyendiri. Okey. Dia terus menyorot diri dia, kan? Dia macam puan ni, katakanlah dia terus menyendiri. Balik rumah terus shut. Dengan anak dia shut, dengan suami dia shut dan sebagainya. Jadi bila dia shut, tutup menyendiri, ini akan memberi impak kepada anak. Ia kan memberi impak kepada suami kan. Suami tanya, kenapa macam ni jadi? Itu nombor 1, dia menyendiri. Okey, nombor 2 pula, dia menghukum diri. Maksudnya dia merasa sedih dan dia cuba nak memusnahkan dirilah. Kadang-kadang terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, terlalu banyak benda-benda ni lah, benda-benda yang merapu merepek kan, isap rokok, minum minuman keras dan sebagainya, ambil ganja. Adakah kan. itu sebagai salah satu tanda protes? Ya, salah satu protes betul. Okay? Dia menyorot diri dia tetapi dia menghukum diri dia. Dia menganggap bahawa itu satu malapetaka, satu musibah yang terkena pada diri aku dan aku ni adalah orang yang tidak berguna dan untuk dia nak mengiktirafkan ataupun dia nak membelai diri dia itu adalah dengan menghukum diri dia. Kita boleh tengok ada juga orang yang jenis macam tu kan. Okey. Dan lagi satu lagi adalah orang yang dia retaliate. Ini kluster yang ketiga kan, dia marah. Puan kalau marah sangat dia akan pergilah dekat dealer dia. Kan? Dia akan tulis dalam blog, dia akan buat macam-macam lah untuk nak menyakit hatikan balik ataupun nak lawan balik. Lawan secara lisan, lawan secara tulisan, lawan secara maya. Yalah, kalau nak baling batu kan. Ada juga hantar melalui sihir dan sebagainya kan. That is retaliation kan. Dan lagi satu kluster, lazimnya kluster ni adalah kluster yang baik, adalah kluster menerima hakikat. Baik. Apabila sesuatu berlaku tu, kita akan cuba secepat mungkin untuk nak menerima ini adalah realiti, ini adalah hakikat hidup kan. Macam sekarang ni kan, dia terpaksa menerima realiti bahawa dah 100 hari PKP, kita boleh tengok macam mana enjin ekonomi, enjin kerjaya, enjin pekerjaan, pekerja dan pekerjaan dan apa macam-macam tu kan. Kita boleh nampak bagaimana dan bagaimana benda tu terkesan kepada aku. Kan? Dan daripada situ dia akan menelan beberapa realiti kehidupan kan. Dan setelah dia dapat realiti itu, dia akan rasa lebih lega. Sebenarnya dalam kes yang macam ni, yang penting adalah diri kita, Rin, Uyana kan. Kita punya self ni kan, apabila kita in control, take charge, barulah kita boleh move forward. Betul. Sebab tu kita tak boleh nak melayan sangat. Okey, kita kena cari outlet, kena cari apa dia. Tidak boleh terlalu lama. Betul. Jangan terlalu lama. Cari outlet. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Prof Datuk Doktor tadi. Dan untuk situasi Puan Yani sendiri, bagaimanakah Puan Yani menerima berita diberhentikan kerja itu tadi? Apatah lagi tanpa notis, diberitahu secara tiba-tiba sahaja dengan komitmen yang ada, mempunyai 3 orang anak, 2 bersekolah, seorang belum lagi. Jadi bagaimana Puan Yani menjadi positif ataupun cuba untuk meyakinkan diri menjadi positif demi kelangsungan hidup? Memang pada mulanya saya sedih lah. Memang sedih, ambil masa, menangis semua kan. Lepas tu kita pun tak nafikan lah, memang sedih lah. Lepas tu marah kan, kenapa kena buat macam ni kan, apa salah saya sampai kena buat macam tu. So kalau dah tak ada pendapatan, macam mana saya nak bayar kereta saya semua kan. Lepas tu memang dengan suami, dengan ibu bapa, adik-beradik, dia orang lah yang banyak tolong. Banyak yang bagi support semua. Lepas tu kawan-kawan baik, memang alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang positif. Alhamdulillah. So saya memang tak ambil masa yang lama. Dan apa yang menarik di sini, Prof Datuk, adalah menyentuh tentang support system. Kita nak tanyakan soalan tersebut sekejap lagi, tapi kita juga nak dengarkan pandangan mereka di luar sana. Bagaimana situasi ini jika berlaku kepada mereka? Bagaimanakah cara mereka mengatasinya? Ini dia. InsyaAllah peluang tu akan ada. Cumanya kita kena lebih struggle lah. Kita kena cari, mungkin ada lagi bantuan ataupun ada lagi pekerjaan-pekerjaan baru yang kita boleh cuba carilah. Selalunya kena positifkan dirilah. Tipulah kalau tak sedih, sedihlah. Tapi tanamkan diri, macam mana pun jangan putus asa. Rezeki tu luas. Apa-apa pun kita kembali pada Allah. Terapi pada diri sendiri dulu.
tenangkan fikiran, mungkin pergi ambil holiday ataupun buat something yang boleh kita releasekan tension. Lepas tu baru kita fikir untuk apa tindakan yang seterusnya. Sedih tu mula-mula memanglah kan, kalau dah hilang pekerjaan tu, lepas tu terpaksa guna duit simpanan untuk kita modalkan buat bisnes online ke, buat masakan-masakan daripada rumah kan, yang tak memerlukan modal yang banyak. Ambilkan masa untuk kita bersendirian. Tapi tak boleh juga kita lama-lama, sebab kalau kita terlampau lama pun kita boleh jadi kita tekanan yang tak boleh bawa bincang lah. Tapi kalau kita dapat, kalau boleh kita berinteraksi dengan family. Saya akan rehat dulu dan tenangkan fikiran, dan kalau ada duit lebih tu pergi bercuti, explore the nature ke apa ke, dan bila dah kembali pulih tu dah boleh cari kerja yang baru. Selalu minta apa? Dan pendapatkan orang lain juga lah. Okey, itu antara pandangan mereka di luar sana. Bagaimana mereka cuba untuk menangani emosi ketika hilang kerja. Berbalik kepada soalan saya tadi, Prof. Datuk, sebenarnya kalau diikutkan bila situasi ini berlaku, pastinya ahli keluarga, pasangan hidup kita, rakan-rakan yang rapat dengan kita, sentiasa rasa untuk memberi semangat. Tapi kita juga takut, kadang-kadang adakah kata-kata semangat kita itu membawa satu kebaikan atau membuatkan mereka lebih down lagi, Datuk. Sebab kita tak tahu adakah kita sebenarnya dalam situasi yang betul ketika itu. Ada juga orang yang selalu meletakkan bahawa tak apa, kau masih lagi ada pasangan hidup. Jadi kau ada tempat bergantung. Tapi bagi mereka yang mungkin tak ada dan mempunyai tanggungan yang besar, kalau tidak kita tak kerjalah. Situasi ini bagaimana sebenarnya kita sebagai support system ini nak membantu rakan-rakan tadi? Okeylah, support system, sebenarnya support system yang terbaik adalah diri kita sendiri. Kan? Kita ada banyak sumber-sumber, ada banyak ni source yang ada dalam diri kita kan, untuk kita boleh menggerakkan diri kita. Tak apalah, kita simpan dulu. Balik kepada orang luar dulu kan, sebab dalam konteks ni memang orang luar sangat penting. Kita boleh terus move forward kan, tapi yang lain-lain tu kan, macam anak, macam suami, dan yang paling penting adalah orang yang paling signifikan. Siapa? Kan? Ada separuh tu bukan suami yang signifikan, yang signifikan adalah mak mentua. Mak mentua lebih signifikan daripada suami. Suami, anak yang kita kahwin tu kan. Jadi kita tengok siapa yang paling signifikan, yang paling relevan dengan kita kan. Kita kena pegang orang tu. Itu yang sebaiknya lah pada kami lah, pada saya lah, saya nampak kan. Sebab orang inilah yang lebih sangat memahami kita. Yang akan dapat memberi apabila dia akan menggunakan skrip yang betul. Orang yang signifikan macam you all ni lah, you sedang menggunakan skrip yang baik. Kan? Kalau tidak, pendengar akan confused. Jadi mak mentua ni, dia orang yang signifikan ni, dia akan menggunakan skrip, dia akan menggunakan proses komunikasi yang paling betul dan paling terbaik. Itu yang akan menjadi rawatan ubat yang terbaik kepada kita. Untuk kita nak, sebab apa? Sebab dalam keadaan yang macam ni, kita berceramuk dan sebagainya. Kita dalam keadaan bermakna kita duduk dalam dia panggil lopak air yang penuh sampah, penuh macam-macam lah. Jadi halangan, kadang-kadang kita nak menapas pun tak boleh. Okey, jadi nak menarik keluar ni adalah orang yang paling memahami kita. Jadi apabila ada suami yang memahami, mak mentua yang memahami, anak-anak yang memahami, itu akan lebih cepat. Dan apabila dia keluar, mereka ni akan menjadi mirror kepada kita. Dia akan menjadi cermin kepada kita. Jadi apa yang dia cakap, apa yang dia beri panduan, kata nasihat dan sebagainya, itu yang boleh kita ikut. Baik. Betul apa yang Prof. Dr. cakapkan. Sebab no man is an island. Pepatah Inggeris ada mengatakan. Apatah lagi kalau kita berada dalam situasi gelap dalam hidup kita. Perlu ada orang untuk memberi sokongan kepada kita, untuk menolak kita ke hadapan. Baik, untuk Puan Yani pula. Kita dah bercakap tentang emosi-emosi yang kita rasakan ketika diberhentikan kerja. Kita tak menidakkan emosi itu. Kita embrace emosi itu. Seterusnya adalah support system. Dan yang saya kira tidak kurang pentingnya juga adalah perancangan. Selepas diberhentikan kerja itu, selepas melalui fasa emosi, support system dan sebagainya ini, bagaimana Puan Yani menyusun perancangan kehidupan Puan Yani selepas itu? Adakah terus mencari pekerjaan ataupun berehat dahulu, orang kata menguruskan keluarga terlebih dahulu, ataupun bagaimana? Pada mulanya memang saya tak buat apa-apa. Memang lepas saya diberhentikan tu, memang layan betul emosi saya masa tu. Memang saya ambil masa juga sikit. Tapi
tidaklah sampai sebulan, tidaklah sampai 2 bulan 2 ataupun bulan, selama-lamanya. Saya ambil masa tu, orang kata bagi orang lain mungkin kata sekejap lah. Tempoh tu, tempoh bertenang saya tu sekejap je. Lepas tu saya fikir, apa saya nak buat? Sebab saya jenis, mungkin saya pun positif juga. Lepas tu saya pun fikir, saya tak boleh nak duduk diam. Orang nak bagi makan, bukan orang lain nak bagi makan. Kita yang kena cari. So sekarang ni apa yang saya buat? Saya duduk masa tu, saya tak tahu nak buat apa. Lepas saya solat Zuhur masa tu, saya kata apa saya nak buat? So saya terfikirlah, pernah saya pergi satu kelas motivasi dulu yang kata awak nak buat perniagaan. Tapi awak tak ada modal. Awak kena fikirkan apa yang awak boleh buat yang terdekat dengan awak. So saya fikir apa yang masa tu dekat dapur saya lah. So saya fikir apa yang saya selalu buat selama ni. So saya kata masak. Okey, kalau masak, saya nak masak lauk ke, nak masak apa untuk memulakan perniagaan saya ni. Tapi saya masa tu saya tak buat untuk macam fikir lauk-lauk tu mungkin modal lagi banyak. Betul. So saya pun fikir macam ni lah. Selama ni saya daripada kecil, saya tengok mak ayah saya buat celibur sendiri. So saya pun fikir, kenapa saya tak buat macam tu? So saya pun, okeylah, saya mulakan mengambil order je dulu. Saya barang apa pun tak ada. Saya ambil order dulu. Saya tak sangka, alhamdulillah, sekali shoot WhatsApp untuk iklan di kawasan perumahan saya. Memang panjanglah list tu. Alhamdulillah. So daripada situ saya mulakan perniagaan saya buat celibur. Sehingga ke hari ini. Ya, sehingga ke hari ini. Dah setahun dah pun. Alhamdulillah. Ini saya kira sesuatu yang menarik ya, Dato'. Sebab kita melihat apabila diberhentikan kerja, kita rasa macam ini adalah pengakhiran untuk hidup kita. Mungkin sesetengah orang melihat sebegitu. Tetapi pentingnya untuk kita mempunyai minda yang positif untuk menukar yang negatif itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan segalanya berpucuk pangkal kepada diri kita untuk menjadi proaktif. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi. Okeylah. Bagus Yuana. Balik kepada tadi saya katakan, sebenarnya yang boleh membantu kita adalah diri kita. Sumber-sumber yang ada dalam diri kita ni. Dalam diri kita ada 4 sumber yang utama. Satu, sumber hidayah. Bagaimana sumber keagamaan, hidayah. Kita dapat sumber daripada situ, our belief system kan. Yang keduanya adalah sumber pemikiran kita kan, pattern. Macam mana cara kita berfikir kan. Kemudian yang ketiganya adalah sumber perasaan kita. Keupayaan kita kan untuk nak macam puan dia kata less than 1 month kan, dia dapat menangani dalam tempoh bertenang tu kan. Betul. Okay. So bermakna ini adalah keupayaan perasaan menangani kan, mengurus perasaan dia kan. Dan akhir sekali adalah proses tingkah laku kita, behavior kita kan. Bagaimana menggerakkan, macam puan dia ada kemahiran-kemahiran kan, mengurus dekat dapur dan sebagainya kan. Kalau kita tengok sumber lagi menambah kepada jawapan yang Yuana tanya kata tadi, kita tengok ni komen daripada tadi kan, komen daripada kita punya penonton tadi kan, sangat bagus kan. Kita boleh nampak yang pertama adalah bagaimana, pada saya lebih kepada pengurusan kendiri itu sendiri kan. Salah seorang daripada penonton berkata bahawa okey, relax dulu. Mana retreat, bertenang dulu, retreat dulu. Ini masalah you retreat. Kita retreat diri kita. Nak cari holiday ke dan sebagainya, itu lebih baiklah, paling baiklah. Tapi kalau duduk dekat rumah pun sambil masak-masak kan, gunakan cilibur yang terbaik dalam dunia atau buat nasi goreng yang terbaik dalam dunia kan. Kita duduk relax. Satu hari kan, kita layan perasaan. Nak nangis, nak resah, nak gelisah, tapi jangan lama. Okey. So what is next kan? Dia kata tadi, lepas tu kita tengok keupayaan kita untuk nak berfikir secara positif dan mempunyai pattern minda yang lebih terbuka. Tanya dekat orang kan, apa yang boleh buat. Dan lagi satu lagi, sumber diri yang ada adalah sumber untuk kita nak bergerak, moving forward. Jangan kita moving backward lagi. Janganlah kita duduk melihat lagi apalah syarikat ni kan, kenapalah masa-masa ni lah kau berhentikan aku kan. Tak ada orang lain kan aku ni antara staf yang terbaik kan. Kenapa aku yang kena? So kalau kita layan benda-benda macam tu, kita moving backward. Kita nak kena moving forward. So bila kita nak moving forward ni lah yang kita tengok kan, perancangan-perancangan yang ada. Yang macam you katakan, apa yang boleh kita buat. Jadi benda-benda yang macam ni, kita kena banyak mencari maklumat. Kita jangan duduk in silo. Kita kena cari kontak.
Kalau kita tengok Kasim Selamat tu nasib baik ada Ahmad Nispo jumpa dia. Kan? Ini Kasim Selamat. Ya. Pemain saxophone kan. Bermakna dia berjumpa dekat situ. Itu hanya satu, tetapi dekat sini ada banyak. Penonton tadi bagi banyak outlet tau. Jangan resah. Ya. Alhamdulillah hari ini walaupun aktiviti ekonomi agak terganggu, tetapi kesan daripada simpanan duit sebelum ni, contohnya kebanyakan orang macam saya lah yang pencen ni, kita adalah sedikit duit dan sebagainya. Kita nak berbelanja. Kita memang nak belanja. Kalau saya tahu Cilibo ni yang terbaik, saya akan beli. Kan? Bukan dia saja, kemudian tempat lain. Kalau ada buat. Saya punya menantu sendiri pun dah mula buat ni biskut-biskut. Dan sedap. Kan? So saya order dekat dia, happy dia. Tiap bulan memang bagi dekat ni papa 30 botol. Kan? So dia dah ada dah dekat situ. Bermakna ada banyak outlet. Kan? Macam tadi kan saya tengok penonton punya jawapan memang sangat bagus. Dan apa yang penting sini daripada perbincangan kita, pastinya kita melihat bahawa walau apa yang terjadi pun, kita boleh berada dalam situasi emosi yang sedih dan marah itu, yang kecewa, tapi harus bangkit dengan segera dan cari jalan untuk ke depan. Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Kita bersama dengan Profesor Dr. Marah boleh marah, sedih boleh sedih, tak ada masalah. Betul, setuju sangat. Jangan lama. Baik, jangan terlalu lama sampai jadi kasih selamat. Suami pun fed up. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Puan Noriani Asmahani dan juga kepada Profesor Dr. Fazil Chedin yang sudi berkongsi input yang berguna untuk kita semua. Baik, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.